Okey, kalau anda rasa bila pergi kerja rasa malas, rasa selalu contemplate nak buat kerja tapi tangguh, itu sebenarnya tanda-tanda stres. Jadi anda kena dengar topik seterusnya sebab kita nak cakap berkenaan dengan stres. Saya percaya rata-ratanya apabila sebut perkataan stres ni, dengan stres pun kita stres. Jadi pada hari ini sangat istimewa ni Syuhaidah, kita nak berbincang tentang stres yang membuatkan saya nak bercakap ni pun stres. Lagilah 3 hari lagi untuk anda mengundi saya. Situasi ni 15 Julai terakhirnya saya juga stres. Alhamdulillah saya bersama dengan semuanya hari ini Syuhaidah untuk berbincang tentang stres ni. Betul. Dan stres ni masalah ni dia bersangkut tau. Kalau ni stres dia berantai, dia tercampak ke sini pula. Lepas tu dia campak belah kanan pula. Kita tanya orang belah kanan ni, dia stres tak? Okey, kita bawakan soalan tetamu di studio pada pagi ini iaitu Dr. Haja Azuraida Syahadan selaku pakar kepimpinan diri, keluarga dan organisasi. Doktor, stres tak stres sekarang ni? Tak stres. Alhamdulillah. Okey, doktor bercakap senyum je. Kan? Kita tengok pun tak stres doktor. Jadi mungkin doktor boleh gambarkan situasi terkini tentang stres yang mungkin dicerita secara keseluruhannya untuk rakyat Malaysia ni. Doktor. Okay, so basically selepas pandemik COVID-19, kita semua tahu rata-rata antara rakyat Malaysia berada dalam satu tahap tekanan. Stres ni tekanan. Tak kisahlah tekanan dia di tahap tinggi ataupun di tahap rendah. Tapi selepas berlakunya pandemik, memang kita dapat lihat peningkatan kadar tekanan di kalangan tidak hanya golongan muda tapi juga golongan yang dewasa, bekerja dan juga individu tua. Yang akhirnya kita boleh nampak gambaran secara menyeluruh membawa kepada masalah kesihatan mental, pengawalan emosi yang tidak stabil dan juga adalah kes-kes seperti bunuh diri ataupun membunuh individu lain. Okey, stres ni ada banyaklah faktornya. Setiap individu tu akan berbeza punca kepada kenapa dia jadi stres. Macam Sonic stres tak sekarang? Saya sekarang ni stres apabila menerima tekanan daripada luar. Contoh, saya memang dah top 5 sekarang ni. Tekanannya sekarang ni saya kena menang sebab saya kena memenuhi permintaan orang luar untuk saya menang. Kalaulah doktor saya tak menang, stres mungkin akan berganda-ganda. Macam mana saya nak mengatasi orang kata pemikiran-pemikiran begini? Doktor. But this could be a good stress kan? Ini boleh jadi stres yang bagus kan untuk lebih dia macam batu lonjatan kan. Tapi sebelum kita cakap pasal faktor tadi sebelum macam mana cara nak mengatasi itu, Syu ada cakap pasal faktor-faktor tu kan, macam Sonic tengah stres sebab sekarang ni compete dengan ramai individu kat luar sana, to be exact top 5 lah kan. Jadi basically sebelum kita cakap pasal tu, kita kena tahu antara dekat Malaysia ni kan, mengikut Jabatan Statistik, individu yang tergolong paling tinggi dalam golongan yang ada stres paling banyak adalah di antara usia 16 hingga 33 tahun. Ada kata tergolong dalam usia? Tidak. Okay. 90. Tapi hatinya tergolong lah. Inner child. Dari segi umurnya? Dari segi umurnya tidak. 93% rakyat Malaysia yang mengalami stres sebenarnya berada dalam lingkungan usia 16 hingga 33 tahun. Maknanya Sony mungkin berada dalam 7% lagi itulah. Kan? Jadi bila kita bercakap mengenai faktor, dia ada dua. Satu faktor sampingan stres, satu lagi faktor utama stres. Untuk faktor sampingan ni sebenarnya faktor-faktor kecil je. Contoh kalau kita tengok ada orang dia stres tengok muka pasangan dia. Tengok muka pasangan pagi-pagi, stresnya aku. Tengok rumah bersepah, stres. Tengok kawan dekat office, stres. Tengok makanan tak sedap, stres. Faktor sampingan. Kadang-kadang ada orang macam situasi Sonic lah kan, di-pressure oleh individu lain kan. Dia akan rasa macam stresnya padahal bukan datang dari diri sendiri. Itu faktor sampingan. Dan ada faktor utama penyebab stres kan, yang menyebabkan manusia ni sangat stres. Yang pertama adalah disebabkan duit lah. Selain daripada duit, disebabkan kerja. So tadi yang Sonic punya tu mungkin yang kedua lah, disebabkan tekanan dari tempat kerja tu ataupun orang di sekeliling yang mahukan kemenangan tersebut. Lepas tu kita ada stres disebabkan oleh perhubungan, relationship, cinta. Bukan sahaja cinta, mungkin dalam rumah tangga, suami, isteri, kadang isteri tak masak kan, kadang suami balik lambat, jadi dia stres. Lepas tu kita ada stres disebabkan oleh masalah kesihatan kita, yang akan menimbulkan rasa emosi tak stabil, tiba-tiba rasa nak sedih. Sebab apa? Sebab hari sakit kepala. Sakit kepala fikir apa? Fikir macam mana nak menang. Semuanya berkait kan. Jadi kat situ masalah yang dihadapi, kalau kata cakap pasal Sonic tadi, dia ada stres sampingan
Dia ada stres utama kan. Dia ada pressure daripada workplace, daripada individu di sekeliling dia, dan dia ada pressure daripada relationship mungkin kan, daripada keluarga kan. Begitu juga dengan inilah, tapi tak adalah terkait dengan masalah keuangan ke. Jadi itu adalah antara faktor-faktornya. Okey, macam mana kita nak selesaikan ni? Oh, ni the big why, the big question kan. Macam mana nak selesaikan stres ni? Macam nak hilangkan ni, doktor? Okay, stres ni macam saya kata, dia benda biasa untuk individu. Kalau kita sebagai manusia, Sony, tak logik untuk kita tiada stres. So stres dalam bahasa lain adalah tekanan. Tekanan ni dia boleh datang untuk benda-benda kecil sahaja. Jadi kalau kita kata aku tak pernah stres dalam hidup, itu tak berapa nak logik lah, kerana stres adalah perkara biasa yang terjadi di luar kawalan kita. Bila datang sesuatu yang mendadak, contohnya ada kerja kan, ambil ada kerja banyak, alamak stres. Tapi stres tu akan hilang. So cara mudah untuk kita menangani stres sebenarnya dah ada banyak. Tapi macam saya lebihkan kepada pembacaan, sebab dia berkait dengan emosi dan mental kita. Bila mental kita tenang, makanya dekat situ emosi kita akan lebih tenang kan. Jadi kalaulah kita rasa macam banyaknya kerja kat sini, kejap-kejap ambil masa jap 2 minit untuk membaca. Sebab tu ada orang kalau tengah stres, kadang-kadang dia scroll Facebook, bacalah artikel dekat Facebook kan. Sebab dia akan meriliskan kita punya hormon stres tersebut. Lepas tu selain daripada tu, macam kalau saya berada dalam situasi tu, saya pernah cipta satu device, peranti minda. The Mind Tune kan. Kadang-kadang kita boleh dengarlah peranti minda ataupun apa sahaja jenis muzik gelombang otak. So otak manusia mempunyai gelombang alfa yang boleh buat dia dalam keadaan relax kan. Jadi kita boleh dengar muzik gelombang otak tersebut. Tapi dalam situasi yang lain-lain, apa yang kita kena buat, kita boleh tangani stres dengan stres. So stres dengan stres. Stres kedua akronim. Aku dah agak dah. Betul. So apa akronim dia? S yang pertama adalah senamanlah, ambil masa sekejap. Kalau kita rasa kita tengah busy ni, kita keluarkan hormon gembira. Keluar pergi berjalan sekejap, ambil basikal kan. Petang-petang kalau saya rasa macam stres sangat ni, ambil basikal buat satu pusingan. Cukup. Senaman. Lepas tu T tertawa. Macam sekarang ni kan banyak senyum. Doktor bercakap kita pun berubah. Kita pun senyum juga. Kita kena ketawa. Betul. Kena keluarkan hormon gembira supaya hormon stres kita pergi. T, tertawa. R, rehat. Rehat yang secukupnya. Kadang-kadang biasalah busy tambah lagi berapa hari lagi ni kan. Memang tak cukup rehat. Jadi kena ambil masa rehat. Rehat duduk sekejap, baca buku ke. STRE, elak kafein yang berlebihan, lebih daripada 3 kali sehari. Tidak berapa nak elok lah untuk otak minda kita. STRES seterusnya adalah sembang, socialize, maksudnya bersembang. Kadang-kadang kan stres datang sebab kita hidup dalam dunia kita. Dan bila stres datang, kita tak rawat, dia jadi depres. Beza stres dengan depres tu kan. Jadi sembang dengan kawan-kawan. Kadang-kadang telefon lah mak, telefon ayah, telefon kawan-kawan. Lepas tu S yang terakhir adalah spiritual. So ini dia sebenarnya boleh je spiritual naik ke atas atau turun ke bawah, tapi nak bagi mudah ingat, akronimnya adalah stres. Bagaimana nak mengatasi stres? Melalui akronim stres. Okey, baik doktor, apabila bercakap tentang diri saya lah doktor, belum kahwin doktor. Okey, stres lah, relationship. Sangat belum kahwin, stres. Dah kahwin, stres. Sekarang ni doktor, apabila saya stres ni kan, saya seorang diri, macam mana saya nak meluahkan rasa hati saya? Dahlah tak ada pasangan di sebelah. Jadi apa cara terbaik untuk saya? Nak menghubungi keluarga, malu pula nak bercerita tentang stres kita ni. Nak pula dengan kawan-kawan pula, apa ni? Jadi bagaimana doktor? Betul. Okay. So very good question. Ramai juga sebenarnya yang tertanya-tanya macam saya ni loner, saya ni tak ada kawan. Padahal sebenarnya kalau kita tengok ada je individu di sekeliling kita. Tapi apa yang kita boleh buat selain daripada itu, kita boleh luahkan melalui penulisan. So sebab itulah kalau kita tengok ada individu suka tulis diary. Sebab dia meluahkan perasaan. The moment you meluahkan segala yang ada tu, maka dekat situ hormon-hormon gembira akan mula muncul, hormon stres kita akan keluar. Jadi kita boleh buat pelbagai teknik lah. Ada teknik brain dump, ada teknik menulis diary, to-do list, ataupun kalau kita rasa macam saya ni tak ada siapa-siapa pun dekat dunia ni. So kita gunakan teknik triangle komunikasi, di mana kita kena berkomunikasi bukan dengan orang tetapi sebaliknya dengan
pencipta kita dengan Tuhan. Sebab kita akan rasa macam aku seorang je, tak kisah apa. Tapi kita lupa dekat situ sebenarnya kita ada Allah, kita ada Tuhan kan. Tak kisahlah agama kita apa, kita tetap ada satu pencipta dekat atas. So kita sembanglah dengan pencipta kita. Cakap, Allah, stres ni, tak ada orang dengar aku cakap ni. Apa kata aku mengadu dekat kau. Macam tu kan. Macam mana kita nak tahu simptom orang-orang yang stres? Macam Sonic kan, saya jumpa dia gelak je. Dia cakap cantiknya show, cantik. Saya tak tahu dia stres rupanya. Macam mana kita nak tahu, nak kenal pasti seseorang itu berada dalam situasi yang tertekan ni? Tertekan ni sebenarnya macam saya bagi tahu tadi, dia adalah situasi biasa untuk manusia. Kadang-kadang kita boleh nampak perubahan dari segi air muka ketika bercakap. Dia tengah happy-happy, tiba-tiba dia macam berubah. Aku susahlah nak cakap benda ni kan. Air muka dia berubah secara tiba-tiba, tapi dalam keadaan stres dia boleh kawal balik benda tu. Maksudnya dia tidak terus macam kalau dia sedih kan, kehilangan seseorang, dia terbawa-bawa. Dia macam bila kita bercakap mengenai topik itu sahaja yang akan menyebabkan dia jadi stres. Lepas tu bila kita bercakap mengenai topik lain, dia dah tak jadi stres dah kan. So tadi bercakap pasal ABP, dia mulalah nampak perubahan pada air mukanya. Iyalah, nampak tekanan tu. Tapi bila kita bercakap pasal mungkin perkara-perkara lain kan, mungkin tak nampak air muka tu berubah. Jadi boleh nampak simptomnya dari segi perubahan air muka, cara cakap dan juga mungkin tingkah laku. Kalau ada orang stres macam kita boleh nampak dari body gesture dia, cara komunikasinya. Tak sama dengan depresi. Doktor pernah stres ke doktor? Tengok doktor bercakap, kita rasa senyum je kan? Senyum je, kita hilang stresnya. Saya selalu tukar perkataan stres tu menjadi perkataan lain supaya, sebab minda kita bila associate dengan stres, dia akan kaitkan dengan emosi akan membentuk kelakuan kita. Jadi every time kita cakap stres, muka kita berubah. So saya setiap kali saya ada masalah, saya akan tukar perkataan stres tu jadi coklat ke, ataupun jadi benda-benda sweet. Coklat. Benda manis. Macam mana macam kita nak tune macam tu? Ada orang kata, doktor stres tak? Saya rasa coklat sangat hari ni. Okey. So, bila saya sebut coklat, automatik minda saya akan fikir benda-benda manis. Instead of saya cakap stres, minda saya akan fikir benda-benda masalah. Right. Jadi kita tukar pemikiran dan cara fikir kita kepada sesuatu yang manis. Janganlah pula sebut lemon ke, benda-benda masam kan. Nanti lagi stres pula kan. Saya selalu cakaplah coklat lah ataupun kek. Betul lah hari ni ada je rasa macam tak best sangat hari ni, tapi saya tak sebutlah saya stres lah, saya rasa saya nak makan kek lah hari ni, kek betul lah hari ni kan. So kek akan muncul, jadi kek tu manis, manis lah. Jadi kita treat minda kita menggunakan psychological approach. Minda kita ni kuat tau sebenarnya, kadang-kadang kita tak sedar kan, sebabkan pemikiran kita tu yang buatkan kita jadi macam tu. Ni antara tip yang saya baru belajar juga. Saya rasa sangat coklat hari ni. Happy kan? Happy. Yalah, that's why orang kata when you get a lemon, you turn it into lemonade kan. Sebab lemon tu masam, lemonade tu manis kan. Instead of fikir benda-benda masam, kita fikirlah benda-benda manis. Sama juga dalam kehidupan kita, insyaAllah. Terus hilang, alhamdulillah. Rezeki saya bersama dengan doktor. Kan? Masya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih doktor. Bukan saya je, saya yakin penonton, barangkali kru penerbitan kita pun hari ini cakap ada banyak tips yang kita pelajari. Terima kasih Dr. Azra bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan topik kita stres. Dan Sonic, jangan stres-stres lagi. Saya akan meringatkan coklat. Kurangkan perkataan stres. Ya, betul. Okey, kita nak ke mana? Kita nak break seketika. Okey, kita nak ke bingkisan. Ini berkenaan keyakinan. Serlahkan personality. Juga berkaitan dengan psikologi kita hari ini yang disediakan oleh Akmal Aziz. Jom sama-sama kita saksikan.